Jadi maknanya akhirnya kita tidak usahakan sabak-sabak keselamatan diri kita daripada bahaya yang paling besar sekali. Bahaya besarnya bahaya akhirat, bahaya dunia ni kecil sangat je. Kita ni takut mati ke kita tak bersedia, sebenarnya tak bersedia dengan orang panggil bekalan yang kita yakin untuk boleh berdepan dengan Tuhan. Sebenarnya tak mati ni tak ada orang tak percaya kita ni akan mati. Mati ni tak ada siapa dia yang menafikan. Orang kafir pun tidak akan menafikan mati. Sebab itulah Allah Ta'ala panggil al-yaqin. Maut itu al-yaqin. Dalam keadaan kita ni orang beriman dan kita tahu sangat-sangat, kita tahu cerak ni apa bakal berlaku kepada kita, tapi saat ni lah makna kita tidak buat persiapan cukup-cukup. Kita masih lagi orang panggil relax lagi ni, enjoy lagi ni. Sebab itulah kita rasa ni di kalangan kita pun kita rasa kalau ni mana kena covid ke apa gedebak ni sebab takut mati ya sebenarnya ni. Kalau satu penyakit tu tak bawa ke mana mati, jadi tak ada lah kita tu takut sangat ni. Jadi maknanya sebab apa? Sebab kita tak bersiap sedia. Kita tidak melakukan hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala, kita menyesal ni. Menyebabkan kita rasa ni harap kodok ni amal iman aku secara ni amal aku. Kita tahu sebenarnya bila kita mengaji makna kita tahulah ni. Jadi makna sebab itulah kita tak boleh tangguh. Dia tak boleh kita main buah ko dululah, main buah ko dulu. Nak bertaubat kita ni buat dosa selagi bermakna taubat pun kena selagi juga lah ni. Tak boleh tangguh-tangguh dah. Sebab kalau kita tangguh dia akan jadi berlonggok. Kita tangguh nak bertaubat bermakna mana dosa ni kita bertambah sama, kita buat sama. Bila masuk kita berhenti daripada buat dosa, tak pernah berhenti. Bermakna kena bertaubat sama, kena istighfar banyak-banyak, kena bertaubat sama. Yang akhirnya kalau kita mati tak ada bertaubat pun ialah taubat, tak ada bertaubat dengan dosa yang terakhir. Kita bawa dosa itu lebih baik daripada dosa yang berlonggok-longgok seperti gunung bukit. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita selesai bertaubat, belum sempat melakukan apa-apa maksiat. Itulah mati yang terbaik. Setelah kita bertaubat dengan taubatun sadiqatun, taubat yang sebenarnya Allah Ta'ala panggil Al-Quran sebagai taubat nasuh, taubat nasuha ni. Lepas pada tu tak ada nak buat maksiat lain, mana kita meninggal dunia, Tuhan ambil kita, jemput kita. Itulah mati yang terbaik ni. Tetapi kalau pun maknanya kita mati dalam keadaan tak ada bertaubat, biarlah tak ada bertaubat dengan dosa yang terakhir. Sebab apa dosa yang terakhir? Sebab kita sentiasa bertaubat. Melakukan maksiat yang baru tidak membatalkan taubat kita yang sebelum daripada tu. Kalulah orang panggil dengan sebab buat maksiat baru, buat dosa baru jadi batal taubat kita, maknanya kalau lagu tu munasabahlah kalau kita tak siap taubat lagi pun. Ini antara senjata yang paling orang panggil digunakan oleh syaitan. Dia kata mu tak siap taubat lagi sebab kalau mu taubat pun membuat pula dosa ni. Jadi macam main-mainnya kita pun kata iyalah juga ni. Itu kita kena tipu daya, itu permainan dia. Jadi orang yang tahu dia tak pelik, itu permainan syaitan ni. Tapi bagi orang yang kurang pengetahuan agamanya, dia mari ke aku bertaubat, ke aku buat pula ni. Jadi akhirnya dia tak bertaubat, dosa-dosa dia yang lampau masih lagi belum, mana masih ada lagi, dan dia buat tambah lagi dosa-dosa yang baru. Akhirnya dosa dia jadi melonggok-longgok ni. Berbanding kalau kita duk taubat sama-sama ni, akhirnya kalau kita tinggal pun dosa kita paling pada kadar yang paling sedikit, itu lebih baik daripada dosa tu bergunung ganding ni. Tu yang terbaik ialah kita bersih. Kita ni memang tak boleh nak mengelak daripada dosa, tapi akhirnya ni selain daripada Nabi Rasul ni juga dia boleh jumpa dengan Tuhan dengan tak ada dosa. Sebab dia orang yang bertakwa, dia sentiasa diri dia, jaga diri dia dengan melakukan dosa. Akhirnya kalau dia terjebak dengan dosa, dia bertaubat. Ataupun akhirnya Allah Ta'ala menjatuhkan musibah kepada dia akhir-akhir hayatnya seperti sakit, dan itu adalah sebagai pengkifarat kepada dosa, saki baki dosa-dosa dia. Akhirnya dia pergi jumpa dengan Tuhan dengan keadaan putih bersih juga.